إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang hormati Fadil Ustaz Anwar selaku Imam, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala beri lagi kesempatan kepada kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadat solat fardu subuh secara berjemaah. Dan insya-Allah kita mengisi masa antara sikit masa antara lepas subuh ni sampai kepada hampir-hampir syuruk insya-Allah. InsyaAllah kita menyambung lagi tajuk kita, iaitu qada dan qadar dalam akidah Islam. Qada dan qadar dalam akidah Islam. Qada bererti ketetapan daripada Allah SWT. Qadar bererti takdir, nasib atau untung. Walaupun seakan-akan sama, tetapi qada ketetapan, qadar bertakdir, bila ketentuan Allah Ta'ala berlaku. Dalam akidah Islam, qada dan qadar ialah ketetapan Tuhan di dalam azali tentang nasib ataupun untung seseorang manusia itu. Apakah mereka akan masuk dalam firqah orang yang beruntung ataupun orang yang celaka, as-sa'adah, orang yang ataupun disebut syaqah, mana orang yang bahagia ataupun orang yang celaka, antara dua. Jadi semua itu telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak azali. Dalam kitab ada disebut qadim, azali. Ada perselisihan ulama lah, tapi benda itu fardu kifayah. Jadi kalau kita faham qadim, maknanya azali pun tak apalah, kita guna perkataan azali ataupun qadim, makna ketetapan Allah SWT sejak azali. Dalam akidah Islam, mempercayai qada dan qadar adalah salah satu daripada rukun akidah. Bila sebut rukun ni, pada sendi akidah itu sendiri, apa yang dipanggil sebagai akidah. Kalau kita percaya pada rukun-rukun yang lain, maka kita tidak membenarkan qada dan qadar, bermakna kita tidak kita buang satu sendi daripada sendi iman itu sendiri. Sendi iman. Maksudnya dalam arti kata lain, kita tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang qada dan qadar, ataupun kita tentang kudrat, kuasa Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu. Kudrat iradat. Kudrat memberi bekas pada tiap-tiap perbuatan. Mana hanya perbuatan Allah Taala saja yang memberi kesan, memberi bekas. Kemudian iradat menentukan tiap-tiap sesuatu. Kemudian ilmu, makna mengetahui Allah Ta'ala tiap-tiap sesuatu. Jadi bila bercerita tentang kudrat Allah Ta'ala ni, berselisihlah manusia berkenaan ni. Maka timbullah berbagai-bagai pandangan.
adalah pandangan. Ya, dia panggil Mu'tazilah, ada pandangan dia panggil Jabariyah. Ada pandangan dia panggil Qadariyah, ataupun Qadariyah yang berlaku di kalangan masyarakat Islam. Di mana masalah qada dan qadar ini dibicarakan secara meluas dan mendalam oleh semua agama samawi, ya. Ahli sunnah wal jamaah percaya kepada takdir. Mereka beriktikad bahawa semua perkara yang berlaku, yang terjadi di alam yang mawujud ini sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sekali. Allah Taala dah tetap dah sebelum terjadinya alam ini, ya. Sebelum terjadinya alam ini Allah SWT dah tetapkan dah perjalanannya, hidup mati, ya. Kiamat bila bermula dunia ini, berapa lama perjalanan dunia ini, bila kiamat, hidup mati, kaya miskin, sihat sakit, semua perjalanan alam. Hatta daun yang gugur di tengah hutan belantara sekalipun, semua itu dalam qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, tak terlepas. Jadi perjalanan kita ni semua atas qada dan qadar Allah. Hakikatnya adalah maknanya ada hakikat dia bagi. Tapi ada ustaz cakap yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Betul tak cakap itu? Cakap tu betul tak? Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya sendiri. Cakap tu betul tak? Betul ya. Kalau cakap yang baik datang daripada Allah, yang buruk pun hakikat datang daripada Allah, betul tak? Betul juga. Jadi ustaz tadi betul, kalau tak guru ke apa, yang baik datang daripada Allah, hakikatnya, yang buruk pun datang daripada Allah. Taat pun datang daripada Allah, hakikatnya, yang buruk tu hakikatnya datang daripada Allah SWT. Menang datang daripada Allah, kalah pun hakikatnya datang daripada Allah SWT. Betul juga cakap itu betul dari sudut hakikat. Yang tadi ustaz tadi cakap, baik datang daripada Allah, buruk datang daripada diri dia sendiri, kelemahan diri sendiri. Betul dari sudut syariat dia bagi. Ataupun dipanggil adabiyah. Adab syariat dia bagi, kan? Sebab ada sebut apa? Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim mubin. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Antara yang disebut ma asabaka min hasanatin fa min Allah, kan? Apa sahaja menimpa kamu daripada kebaikan, fa min Allah, datang daripada Allah, daripada Allah. Wa ma asabaka min syai'atin fa min nafsik. Apa sahaja menimpa kamu daripada keburukan, maka kamu bangsakan kepada diri kamu sendiri. Buruk, gagal kita, kelemahan kita, tak berjayanya kita, lemahnya kita merancang semua sekali, lemahnya pada kita. Itu dia panggil adab syariat. Tapi hakikatnya, gagal ke berjaya ke, menang ke kalah ke, sakit ke sihatnya, hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk orang beriman, dia ada kepercayaan kepada qada dan qadar, menyebabkan kehidupannya tenang. Apa keadaan yang menimpa sekalipun, betul lah disebut Allah itu mengikut sangkaan hamba-Nya. Jadi kalau kita tak beriman pada qada, sangka buruk sama pada Allah. Pasal apa? Tak betul sama pada Allah, kan? Begitu. Jadi kalau kita faham bahawa qada dan qadar itu baik, hakikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya ke miskin ke semua, kaya syukur, miskin kita dapat redha, kita redha, pahala juga. Syukur kaya, syukur redha, pahala juga. Kiri kanan, depan belakang, pahala. Orang Islam ni bila kata orang beriman ni, pahala semua kiri kanan. Jadi semua telah ditetapkan oleh Allah dalam azali sebelum sesuatu itu berlaku dan terjadi, di mana semua itu sudah ditulis lebih dahulu dalam Lauh Mahfuz. Tertulis di satu papan tulis, dia panggil Lauh Mahfuz. Dalam Bukhari sebut, sebelum Allah Ta'ala buat alam ini, Allah menulis di Lauh Mahfuz selama 50,000 tahun. Allah tulis di Lauh Mahfuz. Macam mana dia tulis, jangan tanya lah.
laisa kamitslihi syai'. Balik pula kita mengaji sifat Allah Taala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Taala pada yang baru. Allah menulis di Lauh Mahfuz 50,000 tahun. Semua sekali, complete plan. Rangkaan dunia ni sebelum diciptakan alam ni. Kita ni dah ada dah sampai hari ni. Kuliah pagi ni subuh ni dah ada dah, dia tulis dah gitu. Ketika Nabi SAW diangkat dalam peristiwa Mi'raj, Nabi mendengar ada bunyi kuat. Nabi tanya pada Jibril, Jibril bunyi apa ni? Jibril kata itulah bunyi qalam sedang menulis. Qalam sedang menulis. Menulis di Lauh Mahfuz, tulis perjalanan hidup manusia. Jadi dalam firman Allah Taala surah Al-Hadid tadi disebut tidak ada suatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa diri kamu melainkan telah sedia ada dalam kitab, yakni pengetahuan kami, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kami menjadikannya, sesungguhnya mengadakan demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita nak letak tengah-tengah antara tawakal, penyerahan kepada Allah SWT dan usaha dan ikhtiar kita. Namun usaha dan ikhtiar itu tidak memberi bekas. Jadi Allah Ta'ala menyebut dalam ayat itu dengan jelas apa sahaja perkara berlaku yang terjadi di dunia ini, termasuk bala bencana yang menimpa diri seorang itu, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah terlebih dahulu dan telah ditulis di Lauh Mahfuz sebelum bala bencana itu berlaku dan terjadi. Semua, termasuk coronavirus, COVID-19 ni dah ada dah, dalam kitab Allah SWT di Lauh Mahfuz, dah tertulis dah semua. jangan kita risaulah, semua dah ada, ya. Jadi masukkan kitab dalam tersebut ialah Lauh Mahfuz. Ibnu Abbas berkata, tatkala Allah Ta'ala menjadikan qalam, maka ia berkata, tulislah. Lalu qalam itu menulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah Ta'ala menggerakkan kalam itu. Lamma khalaqallahu al-qalam qalama qala lahu uktub. Fakataba ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Jadi Allah Ta'ala perintahkan qalam tadi menulis semua jalan cerita sampai kiamat. Nak tahu tarikh kiamat itu, tanya Allah lah. Jadi bila tanya, malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kiamat? Bila kiamat? Mata sah, bila kiamat? Rasulullah tak tahu, aku tak tahu. Sebenarnya kiamat itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila sebut alamat, tanda-tandanya ada. Tapi kiamat itu bila tak tahu. Disisip dalam ilmu Allah. Termasuk mati tak tahu, mati itu bila. Mati itu sama kiamat. Bila mati kita tak tahu, dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah tak tahu itulah. Kalau tahu senang. Kalau tahu senang, kita boleh prepare dekat-dekat orang mati tu. Kebiasaannya tak rajin datang masjid, dekat seminggu dekat mati tu duduk masjid. Tak payah, tak buat kelakar lain, duduk masjid. Mudah kalau tahu tarikh. Masalah tak tahu, tengah lepel-lepel kan, tengah makan, tengah bawa kereta, tak tentu. Sekarang ni masa ni mati mengejut, ramai mati mengejut. Tengah bawa kereta, muda-muda lagi, gosok-gosok dada, situlah perginya. Tak tentu. Tua pun kadang-kadang dah masuk buat dah. Sebulan masuk buat tak mati-mati lagi. Yang molek segar dua ni mati. Tak tentu. Itulah takdir ketentuan Allah SWT. Apa pun keadaannya, di mana keadaannya, Allah Ta'ala tahu kematian kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tiap kita daripada kita ni, diri ini akan menghadapi kematian. Jadi semua telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, ditulis di Lauh Mahfuz. Lauh qalam ni satu makhluk Allah tulis lah. Cuma orang sebut, bila orang sebut pen tu qalam, tapi sebenarnya qalam tu alat tulis, bukan disebut pen dia lah, qalam juga kan. Lauh tu papan tulis, makhluk Allah.
Bila sebut makhluk, loh dan qalam tu salah satu daripada alam. Loh, qalam tu salah satu daripada alam. Bila kita sebut alam, apa maksud alam? Alam ni maksudnya ma siwallah, barang yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara makhluk Allah Taala yang Allah Taala awal sekali buat iaitu qalam. Qalam. Dalam apa ni? Ada ulama hadis menyebut apa ni? Antara qalam dan arash mana dulu? Antara qalam dan arash mana dulu? Kalau tak silap daripada Abu Dawud, Muslim. Gitulah. Daripada Muslim mengatakan qalam dulu. Abu Dawud mengatakan apa ni? Arash dahulu. Mana dulu antara arash dan qalam? Jadi kita ni bukan ahli hadis, jadi kita pakailah dulu. Antara yang terawal iaitu qalam dan arash. Qalam, alat tulis Allah SWT, alat tulis. Antara makhluk yang paling awal, alam yang paling awal iaitu qalam. Cuma alam ni, qalam ni dipanggil alam ulia, alam tinggi. Kita ni alam musyahadah, alam yang kita lihat. Ya. Jadi kita kena faham lah. Dua yang ada, yang disebut dalam kitab, yang mawujud iaitu yang pertama Allah, yang kedua alam. Sebelum daripada alam ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara yang pertama Allah buat iaitu Allah tulis semua perangkaan perjalanan alam ini. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Likulli ummatin ajal. Ada tempoh. Maka apabila datang tempohnya, tidaklah dapat mereka kemudiankan walaupun sesaat tu, dan tidak pula dapat mereka dahulukan walaupun sesaat. Tak boleh nak minta tangguh, tak boleh nak minta lanjut, tak boleh. Nak minta lambatkan, tak boleh. Tetap dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap manusia itu ditentukan ajal oleh Allah SWT. Jangan risau. Bila sebut sifat kehidupan, ada kematian. Bila sebut hidup, ada mati. Adapun akhirat itu tiada dah kematian. Akhirat itu tempat yang tiada kesudahan. Tak ada kematian dah. Bila kematian ni sifat hidup di dunia. Bila mereka akan mati, kalau sudah datang ajal ditentukan Allah itu, maka ia mesti mati. Tidak seorang pun dapat menahan atau dapat mendahului ajal itu. Inilah yang dinamakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mana takdir? Semua dah. Jangan risau dah ya. Disebut lagi, katakanlah wahai Muhammad, kullan nusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi kami. Dialah yang pengawal yang menyelamatkan kami, dan dengan kepercayaan itu maka Allah jualah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya semua sekali telah ditetapkan oleh Allah. Jadi menyatakan sesuatu, Allah Ta'ala menyatakan sesuatu nasib menimpa manusia sudah ditakdirkan oleh Allah sebelumnya. Tidak dapat lagi seorang itu mengelak diri. Mereka daripada takdir Allah Ta'ala itu. Oleh demikian, setiap orang yang beriman hendaklah menyerahkan diri mereka kepada Allah Ta'ala, menerima dengan kerelaan hati segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu syai'in biqada'in qadar wa qadar. Setiap sesuatu adalah dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut juga Allah Ta'ala menyebut inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu mengikut takdir yang telah ditentukan. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, ada penyerahan kita semua pada hakikatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tiada sesuatu pun dari makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah juga yang menanggung rezekinya,
dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab yang Lauh Mahfuz yang nyata. Maknanya secara nyata Allah Subhanahu wa taala. Semua dah tertulis. Makhluk-makhluk yang bergerak hatta walaupun sebesar zarah, walaupun dalam anggota kita, semua sekali. Jasad-jasad darah kita, urat nadi kita semua sekali. Kan kuman-kuman makhluk, atom-atom, molekul-molekul ni semua dalam gerak kerja dalam pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat Allah disebut Al-Khaliq. Allah Taala ni mencipta. Kemudian Allah Taala ni Al-Mudabbir. Allah Taala ni yang mentadbir. Allah Taala mencipta satu. Kemudian satu lagi Allah Taala mengekalkan kejadian. Kan? Mencipta satu daripada tiada kepada ada. Kemudian Allah Taala mengekalkan kejadian. Antaranya Allah Taala kekalkan kita sekadar sementara ni, dalam tempoh 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun ni, maknanya itu pun di bawah kudrat dan iradat Allah SWT kekal. Berapa lama? 80 tahun. Jangan rasa goh sangat hidup. Lama dah hidup 80 tahun. Berapa lama hidup? Goh 93 tahun, 100 tahun. Goh sangat dah hidup. Rasa goh atas muka bumi. Padahal semua sekali itu dalam kawalan Allah SWT. Allah mengekalkan kejadian, mengekalkan umur kita sampai 90 tahun, sampai 100 tahun, sampai masa mati ke tentu Allah. Mati pun kerja buat Allah Ta'ala. Hidup, menghidupkan daripada tiada kepada ada, mengekalkan kejadian, mentadbir, kemudian mematikan semua atas Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya lah. Namun pada syariatnya kita dikehendaki berusaha dan ikhtiar. Kita diberi akal oleh Allah Ta'ala, pilih antara dosa dan pahala. Jadi akal adalah tempat neraca untuk kita memikir antara dosa, maknanya ruang pertimbangan kita. Kemudian turun, diutuskan kepada kita Rasul memberi peringatan tentang apa ni? Tentang lepas bermati. Ada cerita bahawa hidup atas muka bumi ni jangan kita lebih melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Mana lepas mati, kalau kita hidup atas dunia ni buat baik, lepas mati kebaikan. Kalau kita hidup atas muka bumi dengan maksiat, melakukan dosa kepada Allah, awas di akhirat ada balasan sekian-sekian. Allah Ta'ala dah menyatakan dalam Al-Quran, dalam kalam Allah Subhanahu wa taala. Beritahu dah semua sekali. Sebab tu peringatan awal supaya kita berwaspada. Itu antara ciri-ciri orang beriman kepada hari akhirat, iaitu dia atas dunia ni dia menjaga batas-batas sempadan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sekali mana yang memberi rezeki kepada manusia, yang memberi makanannya, antaranya Allah Ta'ala itu sifatnya Ar-Razzaq. Cuma sifat Allah Ta'ala ni dia panggil sifat kamalat ataupun asma'nya yang terpuji itu bukanlah dengan makna lepas Allah Ta'ala buat barulah. Contohnya Ar-Razzaq, lepas Allah Ta'ala bagi kita rezeki baru Allah dipanggil Ar-Razzaq dah. Mana Allah tu namanya tetap Ar-Razzaq walaupun Allah tak bagi rezeki. Namanya tetap Al-Khaliq walaupun Allah Ta'ala tak mencipta, sebab namanya sempurna. Walaupun tak menjadikan Allah Ta'ala tetap bersifat maha berkuasa, Allah Ta'ala tetap bersifat maha berkehendak, maha berilmu.